Okey, Assalamualaikum. Alright. Okey, sebelum ni kita dah belajar apa itu pelaburan langsung asing, apakah jenis-jenis pelaburan yang dilakukan. So, hari ni kita nak tengok kenapa kita perlu membuat pelaburan langsung asing. Apakah kesan positif dan apakah pula kesan negatif daripada pelaburan langsung asing ini. Okey. Alright, so yang pertama sekali kita nak tengok pelaburan langsung asing, iaitu kesan positif. Okey, apakah kesan positif pelaburan langsung asing? Okey, kesan positif yang pertama ialah dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Okey, kenapa dia menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi? Sebab bila berlakunya kemasukan pelabur-pelabur asing ni, diorang contohnya diorang membina syarikat kat sini, diorang turut membawa masuk teknologi yang canggih daripada negara diorang. So bila diorang membawa masuk teknologi yang canggih, so diorang dapat menghasilkan barang yang lebih berkualiti tinggi. Jadi dia dapat mengeluarkan barang dengan lebih banyak, kan? Jadi dia turut menyumbang kepada pendapatan negara. Okey, contohnya kalau kita tengok macam kereta Proton, okey, apabila dia bekerjasama, apabila pengambil alihan syarikat Proton ini daripada syarikat China, kita nampak bagaimana produk-produk yang dihasilkan tu dia lebih berteknologi tinggi, kan? So bila berteknologi tinggi, dia dapat permintaan daripada masyarakat. Kan? Jadi dia dapat meningkatkan lagi keluaran dia dan dia menyumbang kepada keuntungan syarikat Proton tu. So bila syarikat Proton tu untung, dia akan menyumbang kepada pendapatan negara. Bila lebihan-lebihan barang yang dihasilkan tu, contohnya kereta-kereta tu boleh dia eksport keluar negara. Jadi dia turut menyumbang kepada pendapatan negara. Apabila kita eksport, berlakunya aliran wang masuk. Itulah pentingnya teknologi supaya kita boleh kekal bersaing dengan negara-negara maju yang lain. Okey, seterusnya kesan positif yang kedua adalah pindahan teknologi. Okey, pindahan teknologi ini contohnya seperti mesin dan jentera dalam proses pengeluaran akan meningkatkan produktiviti input pengeluaran. Okey, contohnya apabila sebuah syarikat berlakunya pelaburan asing, diorang turut membawa masuk teknologi yang lebih canggih, mesin-mesin yang canggih yang akan turut meningkatkan pengeluaran dengan kadar yang lebih banyak. Contohnya kalau kita tengok, contohnya ada syarikat yang membuat pelaburan dalam bidang pertanian. Okey, contohnya kita tengok kalau pertanian, diorang gunakan kaedah tradisional, diorang hanya dapat membekalkan jumlah yang sedikit sahaja tak dapat memenuhi permintaan. Tapi bila digunakan teknologi yang canggih, dia dapat menghasilkan dengan lebih banyak dan dapat memenuhi permintaan. So yang ni dia boleh meningkatkan produktiviti, boleh mengeluarkan barang dengan banyak. Okey, itulah kelebihan pelaburan langsung asing ni. Diorang turut membawa masuk teknologi yang canggih ke dalam negara kita. Okey, seterusnya dia meningkatkan kemahiran modal insan. Okey, yang ini pun dia ada kaitan dengan teknologi juga. Sebab apabila kita cakap meningkatkan kemahiran modal insan, maknanya buruh. Kita dapat melahirkan buruh yang lebih berkemahiran tinggi. Buruh yang berkemahiran sebab kita dapat belajar bagaimana menguruskan teknologi-teknologi yang canggih. Jadi kita boleh menghasilkan barang tu dengan sendiri, tak perlu lagi nak bergantung dengan firma asing. Contohnya apabila syarikat Proton dia bekerjasama dengan syarikat mempunyai pengambil alihan daripada syarikat China, jadi dia mengajar kita bagaimana menghasilkan kereta yang hybrid, bagaimana menghasilkan kereta yang berteknologi tinggi. Jadi pekerja-pekerja tempatan akan lebih mempunyai kemahiran yang lebih jadi dia boleh membawa kemahiran tu, kita boleh menghasilkan kereta kita sendiri. Mungkin pekerja-pekerja ni bila diorang pergi dekat bidang pergi kepada syarikat lain, diorang boleh menyumbangkan balik kemahiran diorang dalam penghasilan kereta. Jadi dia boleh meningkatkan kemahiran pekerja itu. Jadi bila kemahiran pekerja meningkat,
So diorang boleh permintaan, diorang boleh menyumbang kepada penghasilan barang yang lebih berkualiti. Okey, seterusnya meningkatkan modal pelaburan. Okey, apabila firma asing ni dia masuk tu, dia menyuntik modal. Dia menyuntik modal ke dalam negara. Contohnya usaha sama. Usaha sama dia bagi modal untuk kita membangunkan membangunkan sesebuah teknologi ke, kan. Jadi suntikan modal ni sangat penting untuk kita, sebab tanpa ada duit kita tak boleh nak keluarkan barang. Okay, so bila firma asing ni dia bawa masuk, dia memberi modal, okay, jadi kita boleh mengeluarkan lebih banyak barang sebab kita mendapat sumbangan. Contohnya bila kita dapat kesumbangan, dia lebih pada pelaburan. Okay, bila kita dapat duit tu, kita boleh buat research, kita boleh meningkatkan kualiti produk yang kita hasilkan, kan. So bila kita mempunyai modal lebihan ni, kita boleh buat research, kita boleh keluarkan barang yang berinovasi, kita boleh keluarkan barang yang berteknologi, kan. Jadi modal ni memberi kesan positif lah kepada pengeluaran barang kita. Jadi barang kita pun mendapat permintaan. Okey, so barang kita pun kalau kita ekspor ke luar negara, boleh jual dekat boleh berdaya saing dengan negara-negara yang maju. Okey, seterusnya kesan negatif pelaburan langsung asing. Okey, apa kesan negatif? Okey, yang pertama dia kata ketidakseimbangan pendapatan. Dia kata firma asing ni dia boleh menawarkan upah yang tinggi berbanding dengan firma tempatan. Okey, so firma asing menerima pendapatan yang tinggi dan kemudahan dan insentif yang lebih baik daripada firma pekerja di firma tempatan. Okey, so persaingan ini menyukarkan firma tempatan dan menjejaskan pendapatan peniaga tempatan. Okey, contohnya dekat sini dia kata pasar raya besar bersaing dengan kedai runcit. So bila firma asing, contohnya macam retail, kedai runcit, Aeon, Tesco, Giant masuk. So apa kesan kepada kedai runcit yang kecil-kecil ni? Terjejas tak? Okey, memang akan terjejas sebab Aeon, Tesco ni diorang membeli barang dengan banyak dan diorang mempunyai kos satu unit tu sangat rendah, sebab tu diorang boleh jual harga yang lebih murah berbanding dengan kedai runcit. Okey, jadi tak boleh bersaing. Kedai runcit ni memang tak boleh bersaing dengan Tesco, Aeon dan sebagainya. Jadi dia menyebabkan firma industri pekerja orang kata industri tempatan kita ni terjejas. Jadi mengakibatkan peniaga tempatan tu tak tutup kedai ke, kan. Dia menjejaskan yang tu pula. On the other side, dia kesan negatif pula kepada firma tempatan sebab tak boleh bersaing dengan firma yang lebih kukuh, lebih kukuh perniagaan dia. Dia menjual barang dengan barang yang pelbagai dengan harga yang lagi murah. Okey, alright. Okey, seterusnya kemusnahan alam sekitar. Yang ni sekiranya dia membina, contoh Aeon bina pasar raya Tesco, kan. Kilang Panasonic, pembinaan kilang-kilang ni dia akan memberi kesan negatif kepada kemusnahan alam sekitar, kan. Jadi firma asing ni dia akan mengeksploitasi sumber alam tanpa kawalan ketat oleh pihak kuasa akan menyebabkan eksternaliti negatif seperti pencemaran. Contohnya mengakibatkan kesan tanah, banjir kilat, isu pencemaran yang lain, kan. So contoh semasa ni macam pelombongan bauxit, kan, memberi kesan terhadap alam sekitar. Bauxit ni dekat Pahang tak silap, pelombongan bauxit ni, kan. Dulu ramai orang yang menentang pembinaan kilang pelombongan bauxit. Bauxit ni dia macam tanah warna merah, which is dia digunakan untuk, I'm not sure, tak apa, nanti cikgu cari apa itu bauxit. Okey. Alright, seterusnya aliran untung keluar negara. Okey. So syarikat asing yang bertapak kat negara kita ni, dia akan dapat untung. Okey. Alright. So kenapa ni membuat kesan negatif pula? Sebab sekiranya berlaku apa-apa kat negara kita, contohnya tiba-tiba berlaku kemelisitan ekonomi ke, dia tutup kilang, dia balik. Jadi dia memberi kesan yang negatif kepada negara kita, sebab
kita terpaksa, dia akan buang pekerja, kita terpaksa pula tanggung kerugian sebab dia terpaksa buang pekerja kita. Jadi dia bawa balik, dia bawa keluar duit tu. Okay, contohnya keuntungan dia tu dalam aliran, dia akan berlaku aliran wang keluar sebab dia membawa balik untung dan tidak berlaku win-win situation. Dia akan menyebabkan kerugian kepada kita. Kita yang akan menanggung kerugian sebab alir duit yang ada dalam duit tu dia akan dibawa keluar ke negara dia. Jadi bila macam tu dia berlaku aliran wang keluar, dia menjejaskan nilai mata wang kita. Okey, bila nilai RM kita akan jatuh. Okey. Alright. Kenapa nilai RM jatuh? Okey, apabila dia membawa keluar wang ke negara lain, okey, dia akan tukar mata wang dia pergi kepada mata wang negara dia. Jadi dia akan tawarkan RM, dia akan minta mata wang asing. Bila berlaku penawaran RM terlalu banyak, nilai mata wang RM akan jatuh. Sebab tu kita kata kalau boleh kita kena elakkan aliran wang keluar. Sebab tu bila syarikat asing ni, bila dia bertapak kat negara kita ni, dia akan bila berlaku kerugian nak tutup, dia akan bawa balik semua keuntungan dia balik ke negara asal. Sama juga macam pekerja asing. Bila pekerja asing ni dia kerja kat negara kita, dia akan bawa balik duit ke negara dia. Sebenarnya tak bagus. Sebab berlaku aliran wang keluar. Dia membawa wang kita ni soal keluar. Jadi dia memberi kesan tidak bagus kepada nilai mata wang. Okey, itu sahaja